Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Humaira Ashiki Miti Abdullah. Nombor matriks KID 2203040006, kursus Diploma Pendidikan Islam. Hari ini saya akan kongsikan tajuk penswastaan bab 9 Pembangunan Sosio-Ekonomi Malaysia. Korang biasa tak dengar penswastaan atau swasta? Biasa kita dengar klinik swasta atau hospital swasta, betul tak? Tapi korang tahu tak apa definisi penswastaan, objektif, prestasi dan program penswastaan ini sebenarnya? Tak tahu? Jadi hari ini saya akan kongsikan keempat tajuk dalam bab penswastaan ini. Kita akan mulakan dengan definisi dahulu. Definisi penswastaan. Penswastaan secara amnya bermaksud penjualan perusahaan milik negara atau milikan awam kepada sektor swasta yang akhirnya menyebabkan ekuiti perusahaan dikuasai oleh sektor swasta. Perusahaan awam yang ditubuhkan adalah ditadbir oleh kerajaan untuk sementara sahaja dan sampai ke satu peringkat ianya akan dilepaskan ke tangan pihak swasta. Pelepasan ini juga perlu oleh kerana kebanyakan perusahaan awam lebih kerap mengalami kerugian dan memberikan bebanan kepada kerajaan. Sekiranya ia diambil oleh pihak swasta, ia bukan sahaja akan melepaskan beban perbelanjaan kerajaan, tetapi juga boleh menjadi lebih cekap dan berupaya mencipta keuntungan. Ini boleh menjadi punca hasil kerajaan melalui pungutan cukai. Kita akan pergi ke objektif penswastaan. Objektif penswastaan. Kerajaan telah menggariskan 5 objektif penswastaan seperti terdapat dalam garis panduan mengenai penswastaan yang telah dikeluarkan oleh Unit Perancang Ekonomi EPU pada tahun 1985, iaitu yang pertama, mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan. Yang kedua, meningkatkan kecekapan dan daya pengeluaran aktiviti ekonomi. Yang ketiga, menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mengurangkan saiz dan penglibatan sektor awam dalam ekonomi. Yang kelima, membantu pencapaian matlamat dasar pembangunan nasional. Kita akan pergi ke program penswastaan. Program penswastaan. Dalam pelan tindakan penswastaan, 27 buah projek telah dikenal pasti untuk diswastakan dalam tahun 1992 dan 28 buah projek pada tahun 1993. Pada tahun 1992, projek yang telah diperbadankan termasuk Jabatan Perkhidmatan Pos, Jabatan Penerbangan Awam, Institut Jantung Negara dan Keretapi Tanah Melayu. Pada tahun 1993 hingga 1994, sejumlah 53 buah entiti dan projek dikenal pasti untuk diswastakan pada tahun 1993. Projek-projek berkenaan termasuklah bahagian pinjaman perumahan Kementerian Kewangan bernama Bank Simpanan Nasional, projek pelupusan najis negara dan HICOM. Pada tahun 1994, sejumlah 40 entiti dan projek telah dikenal pasti untuk disusun semula, manakala 52 projek dan entiti akan diswastakan. Untuk tempoh 1996 hingga 2000, kerajaan telah melaksanakan penswastaan beberapa projek besar yang meliputi 98 projek, mengandungi 51 projek baru dan 47 projek sedia ada. Kita akan ke prestasi penswastaan. Prestasi penswastaan mengurangkan beban kewangan kerajaan
dengan penjimatan perbelanjaan kerajaan dalam RMK7, kerajaan dapat jimatkan RM51.59 bilion dan memperolehi pendapatan sebanyak RM45 bilion melalui penjualan equity dan aset. Kita akan lihat prestasi penswastaan yang pertama, iaitu kecekapan dan produktiviti. Perubahan dalam kecekapan berpunca dari pertumbuhan ekonomi, perubahan alam, keadaan permintaan, perubahan dalam struktur pasaran serta perubahan dalam kecekapan dalaman syarikat. Prestasi penswastaan yang kedua, manfaat kepada kaki tangan. Oleh sebab entiti yang diswastakan mengamalkan skim saraan berasaskan prestasi pencapaian, maka dengan peningkatan prestasi entiti yang diswastakan, ia akan memberi banyak ganjaran kepada kaki tangannya dalam bentuk bonus dan kenaikan gaji, selain tawaran pembelian saham syarikat. Prestasi yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Penswastaan telah mempercepatkan pertumbuhan ekonomi melalui pelaburan yang lebih besar yang membawa kepada perkembangan sektor korporat. Pertumbuhan juga adalah berpunca daripada peningkatan kecekapan yang dialami oleh entiti yang diswastakan. Prestasi yang keempat, penyertaan Bumiputera. Penswastaan telah diguna sebagai pendekatan untuk mempertingkatkan penglibatan Bumiputera dalam ekonomi. Dalam beberapa entiti yang telah diswastakan, pegangan equity Bumiputera telah melebihi 51% dan ada di antaranya mencapai 100%. Prestasi yang terakhir atau prestasi yang kelima, pemindahan teknologi. Penswastaan telah membolehkan rakyat Malaysia mendapatkan teknologi dan kepakaran baru melalui penyertaan bersama dengan pemegang equity asing, kontrak pengurusan dan penyediaan khidmat rundingan. Dan ini merupakan yang terakhir. Jadi jika ada apa-apa soalan, boleh tanyakan. Jika tiada, apa yang boleh dapat simpulkan dari tajuk penswastaan ini? Bagi saya, penswastaan ini dapat memberikan banyak kelebihan kepada sesuatu sektor atau projek dari segi kewangan dan sebagainya. Kalau kita boleh lihat, banyak perbezaan dari segi hospital kerajaan dan hospital swasta, di mana hospital swasta memberikan banyak perkhidmatan yang lebih baik berbanding hospital kerajaan. Namun, dari segi pembayarannya, hospital swasta lebih mahal daripada hospital kerajaan kerana hospital kerajaan ditanggung serba sedikit oleh kerajaan sendiri. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.